Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni saudara banyak berita-berita panas. Hari ini saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Hisham Jalil. Belum sempat saya nak ulas tuan-tuan. Kenyataan beliau yang mengatakan bahawa saya ni Barua DAP. Orang UMNO ni Barua DAP. Belum sempat kita ulas. Hari ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjukkan gambar siapa sebenarnya Barua tu dan siapa sebenarnya Barua Din Tompuk dan Barua Bersatu. Hari ni saudara telah bocor satu gambar. Satu gambar Hisham Jalil mengadakan pertemuan dengan orang kanan Tun Dr. Mahathir, iaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, suami kepada Umi Hafildah, Umi Aida. Tapi yang sedapnya, bila gambar ini ditularkan oleh netizen, saudara, Hisham Jalil terus membuat satu video. Dan dalam video ini dia mengesahkan, bukan sekali dia jumpa. Patutnya dia boleh menafikan ke, dia boleh kata apa ke, kan, terserempak ke apa ke, orang boleh percayalah ini kebetulan, bukan kerana dia ni barua kepada atuk ataupun memang ada hubungan dengan pemimpin Bersatu ataupun dengan hubungan dengan parti GTA ataupun Pejuang. Tetapi dia kata dia sudah beberapa kali, sudah banyak kali dia kata berjumpa dengan Khairuddin Abu Hassan. Saya rasa sebelum ni saya ada sebut bahawa orang yang di sebelah sana, musuh-musuh kita, baik Khairi Jamaluddin, baik Hamzah Zainuddin, baik Khairuddin Abu Hassan, kemudian siapa lagi, Muhyiddin, banyak yang cuba mendekatkan diri, mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang kononnya mereka ni orang Datuk Seri Najib Tun Razak. Padahal tidak ada kaitan, tuan-tuan. Mungkin mereka ni, Hisham ni pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib. Tetapi apa yang dia buat hari ni atas kapasiti beliau sendiri tak ada kaitan langsung dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan hari ini Alhamdulillah Allah Ta'ala saudara telah mendedahkan. Dia duk kata kita ni Barua DAP. Hari ini Allah Ta'ala tunjukkan siapa Barua kepada Mahathir dan siapa Barua kepada Muhyiddin Yassin. Keluar gambar tu. Jadi malam ni kita akan jawab satu persatu apa yang diperkatakan oleh beliau dan apa juga yang diperkatakan oleh tokoh-tokoh politik yang kita dah sediakan soalan dan sebagainya. InsyaAllah sesiapa yang ada nak bertanya soalan, bolehlah naik ke TikTok dan kita boleh bersembang insyaAllah. Kenapa tadi Amir dah masuk, dia keluar balik? Okey, silakan. Ni mana TikTok bukan? Studio Studio, soalan studio dulu. TikTok. Saya tertarik dengan kenyataan Hisham Jalil ni. Dia tak adalah tuju kepada individu dan sebagainya, tapi dia tuju kepada, bila dia dah sebut komunikasi tu, fahamlah. Dan dia juga tuju seolah-olah macam UMNO ni, the whole UMNO ni adalah Barua DAP ni tu. Itulah saya cakap, belajar di Harvard tidak bererti seseorang tu dia mewarisi kebijaksanaan. Kalau dulu dia menyerang saya ni dalam politik ada musuh saya, kan? Kalau dia menyerang saya, menyerang batang tubuh saya, maka orang-orang yang turut marah dengan saya, contohnya lah kita ni banyak balon pengkhianat parti. Orang-orang Hishamuddin, orang-orang Khairi Jamaluddin, orang-orang Syaril Hamdan, kan? Orang 2-3 orang lain yang musuh dan sebagainya. Sudah pasti dia akan dapat sokongan daripada puak-puak ni yang masih berada dalam UMNO. Tetapi bila dia mula menyerang, mengatakan bahawa UMNO ini Barua kepada DAP, dia telah melibatkan orang-orang yang seluruh UMNO ni akhirnya akan kembali mempertahankan parti. This is a very stupid move.
made by Hishamuddin, by Hisham Jalil. Hisham Jalil. Bagi saya tak bijak lah, kan? Kita kena faham bahawa apa yang berlaku dalam pilihan raya umum yang ke-15 ialah keputusan rakyat. Sebelum tuanku titahkan supaya BN bekerjasama dengan PH, rakyat yang telah menitahkan tak nak bagi sesiapa pun menang. Dia tak bagi BN menang, dia tak bagi PH menang, dia tak bagi BN menang. Tak ada pemenang. Bila tidak ada pemenang, barulah tuanku menitahkan supaya PN kerjasama dengan PH. PN tak nak, angkuh, sombong. Maka akhirnya BN dititahkan untuk bersama dengan PH. Kita bentuk kerajaan, Datuk Seri Anwar angkat sumpah, dan kemudian kita disertai oleh keseluruhan 18 parti politik membentuk 148 kerusi dalam kerajaan baru, di mana 76 daripadanya orang Melayu Islam, 72 daripadanya bukan Melayu Islam. Kalau pada ketika November lepas, Muhyiddin dan Haji Hadi memikir tentang soal Islam dulu, memikir tentang soal Melayu dulu, dia terima kerjasama dengan PH, maka kita akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam dan hanya 53 Melayu Islam. Jadi hari ini Hisham Jalil ni patut sedar bahawa orang yang dia kata nakkan Melayu Islam ini, orang ni lah yang menolak penyatuan orang Melayu Islam. Kalau misalnya pada pilihan raya yang lepas, Muhyiddin 74 kursi ni bersama dengan Datuk Seri Anwar, mereka ada jumlah ahli parlimen Melayu Islam yang cukup ramai. Ahli parlimen Melayu Islam begitu kuat. Dan kalau ketika itu kita pula ditawarkan untuk bersama dengan kerajaan tersebut, lagilah bertambah kuat. 103 campur lagi 26, maknanya ada 126 orang ahli parlimen beragama Islam, dan ada 57 orang ahli parlimen yang bukan beragama Islam. Sangat kuat, Tapi siapa yang menolak penyatuan Melayu ini? Jangan lupa Hisham Jalil, kita pernah bagi peluang untuk penyatuan Melayu. Bukan kita tak nak penyatuan Melayu ni. UMNO lah yang telah menghulurkan tangan kerjasama dengan PAS, Muafakat Nasional. Kita buat tanda tangan piagam Muafakat Nasional. Hisham Jalil pun ada di situ ketika itu. Tetapi siapa yang mengkhianatinya? Siapa yang dah bekerjasama dengan kita, dah tanda tangan piagam Muafakat Nasional, sudah pun bertahaluf siasi, belum sempat nak bertahun, mereka sudah bertahun dengan bersatu. Mereka sudah membentuk, menyertai Perikatan Nasional, walaupun Tuan Ibrahim Tuan Man berulang kali menafikan. Dia kata tak betul, PAS tak ada menyertai Perikatan. Tup-tup, bila daftar saja bocor, PAS memang menyertai. Jadi bukan kita yang tolak kerjasama Melayu Islam ni. Kita dah pernah maafkan Muhyiddin, kita dah bagi dia peluang menjadi Perdana Menteri, kita bentuk kerajaan, angkat dia timbalan pun dia tak bagi kita. Menteri Kanan dia sapu 2, sedangkan ahli parlimen kita ada 42 orang ketika tu. Ahli parlimen dia ada 32. Itu pun 5 je yang betul-betul ahli bersatu. Yang lain 16 dia curi daripada kita, 9 dia curi daripada PKR. Yang 5 orang tu pun menang atas tiket PKR juga. Bukan lambang bersatu, lambang PKR. Kita dah maafkan dia, dia bully kita, dia bekukan duit kita, dia mainkan kita di Sabah, dia tikam belakang kita. Takkan kita nak bagi peluang pada orang yang telah memenjarakan Datuk Seri Najib ni? Yang memulakan angkara mendakwa Datuk Seri Najib dengan pendakwaan terpilih, mendakwa Datuk Seri Zahid dengan pendakwaan terpilih, ialah Mahathir, pengurusi Parti Bersatu tu. Hari ini Mahathir di mana? Bersama dengan mereka. Takkan Hisham Jalil lupa, hari ini bekas bos kamu sekarang ni berada di dalam penjara. Siapa yang letak dia di sana? Initiated by Mahathir.
Mahathir ni siapa? Mahathir ni bos kepada Khairuddin Abu Hassan yang dia jumpa ni di pavilion. Dia tak ada rasa bersalah ke pada bosku? Dia khianati bosku begini. Kan? Ini yang sepatutnya dia fikirkan. Sama juga Muhyiddin Yassin yang meneruskan usaha untuk memenjarakan Datuk Seri Najib. Cuba juga nak memenjarakan Datuk Seri Zahid, tetapi gagal. Kan? Sekarang ni dia bersekongkol pula. Dia suruh PAS memujuk ahli-ahli Parlimen UMNO bagi membolehkan Dr. Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri. Di mana datang logik akalnya? Hari ini mereka cuma ada tak sampai 1/3 daripada jumlah. Ada 69. Hari ini mereka ni hanya ada 69 orang daripada 222. Macam mana mereka nak angkat Samsuri menjadi Perdana Menteri? Kalau kesemua macam Datuk Razlan Rafi kata, kalau semua ahli parlimen daripada Barisan Nasional daripada UMNO 26 orang menyokong pun masih tak cukup jumlah. Kalau daripada MCA 2 orang campur dengan MIC 1 orang pun sokong pun masih tak cukup jumlah. Baru 30, masih short lagi 11 orang. Di mana datang logiknya? Itu sebabnya saya haraplah hari ini saya menyeru supaya pihak parti kena ambil tindakan tegas. Kita tahu Hisham Jalil ni setiap kali dah dekat dengan mesyuarat MT, besok ada mesyuarat MT UMNO, dia akan lakukan provokasi, mengeluarkan kenyataan-kenyataan supaya dia dipecat. Memang betul. Dan memang betul parti membuat keputusan tak nak layan dia ni. Kita tak nak bagi apa yang dia nak. Biarlah dia jadi kokang mati beragan. Biar. Kita tak nak pecat dia. Tetapi saya rasa bahaya juga bila dah tular gambar beliau mengadakan pertemuan dengan Khairuddin Abu Hassan dan beliau kata itu bukan gambar baru. Ini bukan gambar baru dan dia kata dia banyak kali jumpa. This is very serious. Meaning there is a possibility that he is leaking a lots of information to Khairuddin. Dan Khairuddin sudah pasti akan menyampaikannya kepada Tun Dr. Mahathir. Dalam erti kata lain, kita punya grup WhatsApp pun tak selamat. Kita punya mesyuarat MT ni ada orang yang mempunyai kemungkinan menjadi tali barut kepada musuh kita. Barwa. Kita tak sedap lah panggil Barwa kan. Sama standard kita dengan dia kan. Tetapi dia mempunyai tendensi kebarangkalian untuk memberikan, menyalurkan maklumat kepada Tun Dr. Mahathir yang cita-cita dia memang nak membenam dan membunuh UMNO. Dan ini sangat bahaya. Saya harap besok mesyuarat MT kita buat satu keputusan. Setidak-tidaknya kita kena keluarkan dia daripada grup WhatsApp MT ni. Saya besok mungkin saya akan membuat cadangan ni. Sebab parti tak nak layan dia ni. Kita tak nak bagi, tak nak pecat dia. Sebab dia shock kalau dia pecat. Sebab bila dia dipecat, dia boleh play victim. Dia boleh play victim. Dan dia akan jadi hero. Konon-kononnya dia ni dipecat kerana dia tidak bersetuju UMNO kerjasama dengan DAP. Jadi dia boleh jual diri dia dengan Perikatan Nasional macam penjaja-penjaja lain macam Anwar Musa, Syahidan Kasim. Kita tak nak bagi dia privilege tu. Kita nak dia jadi kokang mati beragan. Biar dia tergantung. Tetapi bahayalah. Bahaya. Sebab maklumat-maklumat akan bocor pada musuh. Okey, silakan. Okey tu. Saya nampak Hisham Jalil punya game ni kan, dia lebih kepada orang kata politik ultra Melayu dan sebagainya. Adakah ianya masih relevan? Saya nak beritahu pada Hisham Jalil, UMNO perintah 61 tahun. UMNO kekal berkuasa 61 tahun. Kerana UMNO ketika itu mendapat dukungan bukan Melayu tau. Bukan kerana UMNO wujudkan kerajaan Bumi Putera.
kena terima hakikat bahawa kita ni tak sampai 70% pun Bumi Putera kat Malaysia ni. Masih ada lebih 30% bukan Bumi Putera. Kita tak mungkin boleh bentuk kerajaan secara bersendirian dan stabil. Bentuk kerajaan secara bersendirian possible. Kalau semua wakil rakyat Melayu ni bersatu, kita boleh bentuk kerajaan secara bersendirian. Tetapi ianya akan jadi kerajaan yang tidak stabil, macam mana apa yang berlaku dalam tempoh penggal yang lepas. Sekejap jadi Perdana Menteri hanya ada 126 orang, bungkus Mahathir. Sekejap jadi Perdana Menteri hanya ada 114 orang, bungkus Muhyiddin. Sekejap jadi Perdana Menteri hanya ada 114 orang. Akhirnya Ismail Sabri terpaksa tunduk dengan desakan-desakan untuk bubarkan pilihan raya. It's not going to be a stable government. Bila kerajaan tak stabil, pelabur lari, peluang pekerjaan hilang, kadar pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi menguncup, akhirnya banyak masalah lain akan berlaku. Keadaan ekonomi akan lebih teruk, hidup rakyat akan lebih terjejas, beban hutang rakyat tanggung akan bertambah. Akhirnya apa akan berlaku pada negara kita? Kita hari 61 tahun BN memerintah ni, kita ketika itu memerintah bersama rakan-rakan BN yang mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu sama. MCA pada ketika itu menyumbang banyak kerusi, MIC menyumbang banyak kerusi, Gerakan menyumbang banyak kerusi. Itu sebab kerajaan BN stabil. Hari ini yang menyebabkan kita mempunyai kerajaan yang stabil ada 152 orang. Suka tak suka, kita kena terima hakikat bahawa kerana kerajaan hari ini mendapat dokongan sebahagian daripada orang Melayu dan sebahagian juga daripada bukan Melayu. Dan kelebihan hari ini yang menyebabkan kita boleh ada 152 kursi walaupun sokongan orang Melayu kita hanya lebih kurang separuh. Kita tak boleh kira apa yang berlaku di Pantai Timur. Pantai Timur Kemaman betul 2/3 orang Melayu di sana nakkan PAS. Tetapi keputusan seluruh Malaysia tak boleh kira macam tu. Kena kira berapa undi yang BN dapat daripada orang Melayu, berapa undi yang PH dapat daripada orang Melayu. Dan ini lebih kurang separuh. Separuh daripadanya masih bersama dengan kerajaan perpaduan. Dan lagi lama kerajaan ini memerintah, lagi lama orang tengok bahawa okey. Bila DAP bersama dengan kita, dengan UMNO, dengan PKR, dengan Amanah berada dalam kerajaan, tak ada masalah. Maka lambat laun jumlah orang Melayu yang yakin ini akan bertambah. Macam Tok Mak Hassan cakap, nak yakinkan orang Melayu memang sukar, tetapi tidak mustahil. Kita sebagai pimpinan UMNO sewajarnya kita memainkan peranan meyakinkan orang Melayu untuk bekerjasama dengan rakan baru bukan Melayu kita ni. Bukan kita tak pernah berkawan dengan rakan bukan Melayu. Kita pernah berkawan dengan MCA. Kita pernah berkawan dengan Gerakan. Kita pernah berkawan dengan MIC. Tak ada masalah. Kenapa hari ini kita tak boleh berkawan dengan rakan bukan Melayu daripada DAP? Kita kena terima hakikat. Mereka mendapat sokongan 98%. 97-98% daripada rakan-rakan bukan Melayu. They managed to garner full support. Bukan majority tau. Ini full support. Nearly 100%. Nak tolak macam mana? Pakai otak lah. Nak tolak macam mana? Dalam keadaan orang Melayu dah berpecah belah dibuat oleh Mahathir ni. Hari ni kau boleh bersekongkol dengan Mahathir. Bila orang Melayu dah berpecah belah, hanya orang Melayu, segmen orang Melayu yang boleh mendapat sokongan daripada bukan Melayu sama, boleh mentadbir secara stabil. Dan ini dah terbukti hari ini. Cuba kalau itu hari 115 orang yang Muhyiddin dapat tu. It's not going to be a stable government. Betul lah ramai Bumi Putera dalam kerajaan.
Tetapi adakah ianya stabil? Dah terbukti tak stabil. Kalau sebelum pilihan raya 2022, UMNO pernah tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Bila 8 orang tarik sokongan terhadap Muhyiddin tumbang. Apa jaminan benda tu tak berlaku balik? Tambahan pula dengan sikap attitude Muhyiddin yang khianat kepada kita. Tikam belakang kawan-kawan yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Cuba nak menganiaya Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Takkan kita nak bagi peluang lagi sekali? Bodohlah kita. Hisham patut fikir benda ni. Sebagai seorang yang cerita yang dia ni pakar ekonomi. Bijak pandai. Bijak pandai. Takkanlah bebal sangat nak biarkan negara ni berada dalam keadaan tidak stabil, ekonomi jahanam. Negara ni akan runtuh. Bila negara ni runtuh, yang paling teruk terbebani lah orang Melayu. Kerana orang Melayu hampir 70% rakyat negara ni. Takkan ni dia tak boleh fikir? Ini dia kena faham. Kalau dia cakap dia ni pejuang Melayu lah. Kalau dia duk ulang nak kerajaan Bumiputera, kerajaan Bumiputera, kerajaan Bumiputera ni, hancur negara kita. Sebab akhirnya bila bentuk kerajaan, ada je sebarang ancaman daripada parti-parti ataupun 2-3 orang. 3 orang cukup. 3 orang tak dibungkus kerajaan. Maka bila-bila masa negara ni boleh ada darurat lagi sekali. Boleh ada lockdown lagi sekali. Dan bila lockdown ni, bila darurat ni, mereka boleh belanjakan duit negara, macam mana mereka melaksanakan skandal jana wibawa, macam mana mereka boleh naikkan judi daripada 8 kali jadi 22 kali, ambil duit toke-toke judi ni. Takkan Hisham Jalil nak melihat benda ni berlaku lagi pada negara kita? Itu sebab saya minta rakyat Malaysia ni jangan terpedaya dengan tipu helah manusia macam ni. Cukup bahaya, licik. Di depan dia bermuka-muka menampakkan kononnya dia bersama dengan Datuk Seri Najib. Di belakang dia bersekongkol dengan Tun Dr. Mahathir. Dan dia suruh orang UMNO ni kerjasama dengan Perikatan Nasional. Takkan kita tak boleh baca di mana kedudukan dia sebenarnya? He's not with us. Kalau dia ni seorang yang bermaruah, letak jawatan secara terhormat, sertai Perikatan Nasional. Dah dia tak boleh kerjasama dengan DAP, okey, sertai Perikatan Nasional. Dia tak boleh kata ahli akar umbi. Ahli akar umbi mana? Kalau ahli akar umbi mahukan UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, campaign manager yang nakkan supaya pertandingan presiden dan timbalan berlaku, bukan calang-calang orang, lulusan Oxford, gagal. Lebih 95%, lebih 95% perwakilan nak Datuk Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan menang tanpa bertanding jawatan presiden. Sedangkan semua ahli UMNO tahu inilah 2 orang yang telah mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH. Kalau misalnya ahli akar umbi tak setuju dengan pandangan Datuk Zahid, kita kena kerjasama dengan PH. Dengan keputusan MT, kita kena kerjasama dengan PH. Maka 2 orang ni tak boleh menang tanpa bertanding dengan sokongan lebih 95%. Pakai otak lah sebelum cakap. Di mana datang logiknya? Orang lain dia boleh tipu dengan cerita akar umbi dia. Tapi ini keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Nak tipu macam mana? Okey. Begitu. Berkenaan dengan kita ada 2 penanya soalan daripada luar. Itu nak ambil dulu ke? Tak apa, ini 2 orang yang regular, jadi kita teruskan dengan okey, soalan saya contohlah Ikram dan Muhammad Asri, relax jap Contohlah kalau kita kata Perikatan Nasional ni memainkan naratif Melayu Islam dan apa semua ni kan tu kan.
Tetapi di dalam Perikatan Nasional ni ada gerakan. Kenapa kita tak nampak yang gerakan ni cuba untuk menafikan apa yang Bersatu Nafas ni buat? Kalau nak ikutkan, gerakan lagi dahsyat. Benda-benda yang dia berpertikaikan. Tentang RUU 355 pun dia pertikaikan. Apa lagi yang gerakan pertikaikan? Perkara ni lah yang hak 153. Perkara yang berkaitan dengan 153 pun ada dia pertikaikan Ada perkara 153 sebelum ni ada. Ya. Dan kita tengok hari ni kita tak dengar lagi pemimpin DAP bernada seperti T. Liangke. Ada kita dengar T. Liangke hari ni menemplak kita kerana kita T. Liangke ni daripada MCA menemplak kita kerana kita nak buat kongres. Sukan. Apa masalah kau? Sepatutnya kamu buat kongres untuk orang Cina. That's how you garner back the support from the Chinese. Kita kena jaga kita punya kumpulan sasa. Kumpulan sasa UMNO orang Melayu. Biarlah kita nak buat kongres Bumi Putera ke, kongres pendidikan Bumi Putera ke, kita nak buat kongres ekonomi Bumi Putera ke, itu hak kami. Kenapa dia nak kena keluarkan kenyataan untuk bagi modal untuk orang menyerang kita? Tengok, masih berkawan dengan MCA, sedangkan ni MCA anti Melayu, tak nak buat kongres. Why? Apa tujuan buat benda ni? Saya tahulah benda ni boleh settle. Kalau Presiden MCA diangkat menjadi menteri, settle benda ni, hilang semua cekcok ni, hilang. Seorang lagi naik presiden dia, apa nama tadi? Dia buat kenyataan Zahid jangan bermimpi di siang hari. Dia kata Datuk Zahid jangan bermimpi di siang hari. Kita kalau boleh tak nak jawab MCA ni. Saya kalau boleh pun saya tak nak kecam. Sebab setiap kali saya jawab, dia mengadu. Macam budak kecil dia orang ni. Minta supaya kita ni jangan mengeluarkan kenyataan kita ni pengarah komunikasi UMNO, kenyataan kita ni melambangkan. Habis kalau presiden dia sendiri pun mengeluarkan kenyataan mengecam kerajaan, boleh kita biarkan? Mana lebih merosakkan? Kenyataan presiden sebuah parti dengan kenyataan pengarah komunikasi parti. Kenyataan presiden parti lebih merosakkan. Kamu berada di dalam kerajaan perpaduan. Maka you should support the government. Bukan all the time criticizing the government. Ini tak ada kena-mengena dengan dia. Urusan tentang jaga Bumi Putera ni urusan kami. Bukan bermakna kami buat kongres Bumi Putera, kita tak jaga tentang masyarakat India, masyarakat Cina. That's not true. Siapa Perdana Menteri yang telah meluluskan blueprint untuk masyarakat India? Perdana Menteri daripada mana? Daripada MCA? Tak ada. Yang buat ini Perdana Menteri daripada UMNO. Itu jelas menunjukkan bahawa walaupun kita buat kongres ekonomi Bumi Putera, kita buat kongres pendidikan Bumi Putera, kita buat kongres kebudayaan Bumi Putera, orang Melayu, kita tak pernah meninggalkan tanggungjawab kita pada bangsa-bangsa lain. Dan kenyataan T. Liangke mengatakan bahawa seolah-olah macam kita buat kongres ekonomi Bumi Putera ni hanya untuk elitis Melayu. What the hell is this? Apa benda yang dia cuba nak buat? Kalau benci sangat dengan UMNO, tinggalkan kita. Buat parti lain. Join gerakan. Tak gerak, tak makan. Tak ada orang akan komplain. Tapi janganlah ganggu tugas kita. Dia patut fokus macam mana daripada 2% yang dia masih dapat sokongan ni, dia boleh tingkatkan jadi 20%. Kalau dia perlu bantuan, kita beritahu apa jenis bantuan yang UMNO boleh hulurkan untuk MCA tingkatkan sokongan non-bumi ni ataupun the Chinese voters. Kita bantulah. Tapi bukan bila kita nak buat kongres ekonomi Bumi Putera, kita hari ni diserang kiri, kanan, depan, belakang. Diserang
Kerana kita dikatakan sudah bekerjasama dengan DAP, kita sudah tidak lagi memperjuangkan Melayu, tidak lagi memperjuangkan Islam. This is total bullshit. Selama hari ini, siapa yang mengimarahkan masjid? Buat program-program masjid, buat program-program untuk tahfiz. Siapa yang nak memasukkan kurikulum mini tahfiz ke kemas? Siapa yang mengumpulkan lebih 23,000 orang para hufaz? Siapa yang menyelesaikan masalah-masalah tahfiz yang tak cukup ikut SOP ni? Kita tambah baikkan, kita siap sediakan prasarana dengan bantuan kerajaan UMNO juga. Jangan lupa benda ni. Berapa banyak peruntukan kerajaan hari ini berikan kepada Felda? 8.3 bilion untuk hapuskan hutang Felda. Ini bukan Melayu ke? Itu kerja kita lah. Kalau UMNO tak bela, siapa lagi nak bela? Dia patut cari, fikirkan macam mana nak dapatkan sokongan bukan Melayu, khususnya masyarakat Cina, kepada MCA. Bukan menghalang UMNO untuk garner back the Malay support. Itu kerja kita. We are trying to do our best to garner back the Malay support. It's not an easy task macam Tok Mat cakap, but nothing is impossible. Tak ada apa yang mustahil. Boleh buat. Dengan syarat semua kepimpinan UMNO kena bekerjasama, memberikan penjelasan. Bukan kita ni nak kena bazir masa memperjelaskan kepada MT UMNO yang tak faham-faham bahasa ni. Ini penting. Okey? Tok. Tak apa, saya habis. Tok Isyam cakap, Dekat sikit. dia cakap tu, Ah. kalau UMNO nak menang balik dalam PRU akan datang, Hmm. kena berhenti jadi baruah DAP tu. Maksudnya support DAP, backup DAP ni tu. Saya nak cakap terus terang lah Hari ni suka tak suka, disebabkan Melayu dah dipecahkan oleh Tun Dr. Mahathir ni, UMNO tak mungkin boleh pergi solo dan boleh memerintah. No way. Kalau UMNO kekal bertanding macam pilihan raya lepas, kita bertanding 114 kursi. Dulu kita bertanding 122 kursi tahun 2018. PRU yang baru ni kita bertanding 114 kursi. 114 kursi, kalau UMNO dapat sokongan 70% sekalipun, UMNO tak boleh perintah. Ni kena faham. Kalau UMNO hari ni dapat sokongan 70% orang Melayu sekalipun, UMNO tak boleh perintah. UMNO mesti cari rakan bukan Melayu untuk berada dalam kerajaan. Dan hari ini UMNO tak ada alternatif. Rakan bukan Melayu yang dapat undi bukan Melayu dan menang pilihan raya ialah kawan-kawan dalam PH. Takkan bodoh sangat Isyamuddin ni. Simple matematik Isyam Jalil ni. Isyamuddin, Isyam Jalil sama bodoh. Simple matematik. Itu kalau UMNO dapat 70%. Tapi UMNO dah try. We have gone solo di Melaka, di Johor, dan dalam pilihan raya umum. Apa jadi? Melaka dan Johor, alhamdulillah, kerana pada ketika itu kita bubarkan DUN on the right track, on the right timing. Timing tu penting. Masa tu COVID masih tinggi, masyarakat Cina rata-ratanya mereka ni health conscious, dia takut keluar mengundi, banyak orang Cina tak keluar mengundi, Tetapi bila kita delay pilihan raya, musuh kita tambah kekuatan, musuh kita tambah fitnah ke atas diri kita, musuh kita lebih united, musuh kita dapat bantuan kewangan akibat daripada menandatangani CSA, musuh kita juga mendapat peluang untuk buat duit. Yalah, bersatu pun musuh kita melalui Jana Wibawa, melalui kenaikan cabutan nombor bertuah khas ni daripada 8 kali ke 22 kali.
they are more prepared to go against us. Hancurlah kita. Ini kena faham. Hari ini, dalam keadaan kita dah berpecah belah teruk ni, dan kita dah tinggal 26 kursi, tak payahlah nak cerita dapat 70%. Ada jaminan kita boleh dapat 60% sokongan orang Melayu kalau kita pergi Solo? Dan kalau kita pergi Solo, sebelum pilihan raya, kita pergi Solo, menang pilihan raya, kita dah tentu tak boleh bentuk kerajaan. Last kali kita kena cari juga kawan-kawan bukan Melayu ni. Jadi kalau dah itulah akhirnya jadinya, kenapa tak daripada sekarang ini kita perkukuhkan kedudukan kita bersama dengan PH? Rakan-rakan PH boleh kontes di kawasan-kawasan bukan Melayu. And I believe they will win not only 90, not only 95, they might win 100% non-Malays punya seats. 100%. I can warranty this. Because why? Hari ini yang kawasan yang dimenangi oleh MCA, MIC, ini adalah kawasan Melayu. Jangan lupa tu. Kawasan bukan Melayu ni dimenangi oleh DAP. Dimenangi oleh PKR. Ini kita kena terima hakikat. Jadi di mana datang logiknya nak suruh kita pergi Solo hari ni, apatah lagi hari ni, dia sudah mula menyeru, Hisham Jalil sudah mula menyeru supaya kita menyokong Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Pertama, kalau dia ni tak bodoh, dia percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Muhyiddin Yassin. Tapi disebabkan dia bodoh, dia tak tahu bahawa Muhyiddin pun takkan serah kursi ni pada Samsuri. Itu hanya retorik untuk memenangkan Samsuri di Kemaman. Kalau betul dia nak serahkan kursi Perdana Menteri kepada Samsuri, percayalah, dia akan mulakan dengan meminta Haji Hadi dan juga Tuan Ibrahim Tuan Man mengosongkan kursi Presiden dan Timbalan, supaya Samsuri boleh diangkat menjadi pemangku Presiden PAS. Selaku pemangku Presiden PAS yang mempunyai jumlah kursi terbanyak di Parlimen di kalangan pembangkang, maka dia, Muhyiddin, perlu berjiwa besar memberikan laluan kepada Sanusi sebagai pengurusi Perikatan Nasional, kepada Samsuri sebagai pengurusi Perikatan Nasional. But that will never happen. Sebab Haji Hadi akan pegang kuasa dia. Kuasa dia tu penting. Dia akan pegang kuasa dia. Tuan Ibrahim akan pegang kuasa dia. Dia tak akan lepas, tak akan beri laluan kepada orang yang lebih muda, orang yang lebih bijaksana. Kan? Apatah lagi Muhyiddin. Dia dah belanja berapa banyak. Takkan dia nak lepaskan kursi Perikatan Nasional tu kepada Samsuri? No way. Okay? Ada ke nak ni? Okay, Zul Ikram, silakan. Zul. Waalaikumsalam. Okay, cepat Zul. Alright, Datuk. Simple. Sorry kalau Datuk, saya tak pasti Datuk dah jawab ke belum pasal Karen Chiang. Pasal NAA Datuk Sri Zahid Hamid. Ya. So, Datuk, boleh jelaskan in detail tak? Dia macam ni lah. Kita kena terima hakikat bahawa kawan-kawan kita yang belah PH ni pun ada yang sebelah Datuk Sri Anwar, ada yang masih lagi dengan geng-geng Mahathir ni. Kan? Dan daripada dulu lagi saya tengok Karen ni memang cukup anti dengan UMNO ni. Kan? Itu sebab hari ni dia cuba mendapatkan perintah mahkamah untuk membatalkan DNAA yang telah diberikan oleh Jabatan Peguam Negara kepada Datuk Seri Zahid. Ini semua jenis-jenis orang yang bak kata orang tu bila melibatkan geng-geng dia, kan? Lantik Latifah Koya menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM pun dia tak bantah. Kan? Bila melibatkan Tommy Thomas, walaupun pasukan petugas khas dah putuskan
bahawa Tommy Thomas ini telah melanggar 17 kesalahan dia dah langgar berdasarkan pengakuan dia dalam buku dia Justice in Wilderness. Langsung tak ada komen daripada majlis peguam yang dipimpin oleh Karen Chia ni, kan. Tetapi bila benda-benda yang berkaitan dengan pemimpin UMNO, dia sibuk. Bukan main lagi. Dia nak jadi champion. Orang-orang macam ni dia tak ada prinsip. Bagi saya simple je. Prinsip dia, geng dia support. Musuh geng dia balun. Itu prinsip. Dia bukan prinsip berasaskan kebenaran. Hakikat dan realiti peguam negara memberikan DNAA tu, memohon supaya diberikan DNAA ataupun tarik balik pertuduhan ke atas Datuk Seri Zahid disebabkan telah bocor satu laporan daripada Akram Garib yang mengatakan bahawa 7 orang DPP dan 5 orang IO menulis kepada Tommy Thomas mengatakan bahawa tidak ada asas untuk mendakwa Datuk Seri Zahid. Tetapi malangnya 2 hari lepas tu pendakwaan terhadap Datuk Seri Zahid tetap berlaku. Ini jelas menunjukkan ada apa yang dipanggil sebagai politically motivated prosecution, selective prosecution and malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat. Kita tak pernah dengar sepatah ayat keluar daripada mulut Karen Mock ni, kan? Tak ada. Itulah realiti dia. Bagi saya sepatutnya baru-baru ni ada peluang untuk kita angkat orang macam Tan Sri Syafiee Abdullah menjadi pengurusi majlis peguam. Tapi malangnya saya sedih kerana ramai daripada peguam-peguam, khususnya orang-orang Melayu ni, peguam-peguam Melayu ni, mereka tak keluar mengundi. Jadi kalau nak tengok majlis peguam ni dibarisi oleh orang yang boleh menegakkan kebenaran, tak kira without fear and favor, tak kira Melayu ke India ke China, Melayu ke India ke China, tak betul dia kata tak betul, betul dia kata betul, kan? Make sure siapa yang ada hak untuk mengundi, pemilihan akan datang, keluarlah membuang undi. Kalau tak, jahanam. Kalau tak, jahanam. Okey. Asri, Assalamualaikum. Asri. Assalamualaikum Asri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey, Datuk. Simple one. Okey. Pasal Isham Jalil, dia ada cakap pasal penyatuan Melayu. Cuma tadi Datuk ada terangkan sikit. Cuma saya, kebanyakan orang Melayu, dia macam apa yang Isham nak sampaikan, adakah dengan penyatuan Melayu, maksudnya semua parti bersatu, macam contoh bersatu PAS, UMNO, Amanah bersatu. Adakah itu aspirasi dia di masa depan? Yang mana dia sebenarnya dia orang punya istilah penyatuan Melayu ni, kan? Dia bukan semua Melayu bersatu. Sebab dia anggap Anwar Ibrahim bukan Melayu. Kalau dia anggap Anwar Ibrahim tu Melayu, bila dia nak buat kerajaan Bumiputera tu, dia dah lama libatkan Anwar Ibrahim. Kalau dia tak nak setakat DAP, kan, dia dah libatkan Datuk Seri Anwar. Kenapa dia tak nak libatkan Datuk Seri Anwar? Kerana dia tak nak ada tokoh lain yang boleh menyaingi beliau sebagai calon Perdana Menteri. Ini kena faham. Isham ni hari ni, dia menjadi ejen kepada orang yang nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia fikir tentang penyatuan Melayu, sepatutnya hari ni kita kalau nak buat penyatuan Melayu, kita kena panggil PAS duduk sekali, Bersatu duduk sekali, PKR duduk sekali, Amanah pun kena duduk sekali. Tapi dah terbukti PAS tak boleh terima Amanah. Kena ingat, PAS tak pernah pun memaafkan Amanah. Tapi
busuk-busuk UMNO, saya nak beritahu, UMNO pernah memaafkan Bersatu. UMNO pernah memaafkan Muhyiddin yang mengkhianati parti. Dan kita terima Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. PAS tak pernah lagi maafkan Mat Sabuk. Tak pernah maafkan Mahfuz. Tak pernah maafkan Salahuddin Ayub. Kan? Ini beza antara PAS dengan UMNO. Ya. Cuma saya tak faham je, nada dia macam dia cakap dia ultra UMNO kan. Kalau dia ultra UMNO, kalau dia nak macam UMNO macam berpakat dengan PAS, kenapa dia nak angkat orang daripada PAS? Adakah UMNO tak ada watak yang boleh diangkat sebagai Perdana Menteri? Kan? Ini bukan soal ultra UMNO. Saya nak beritahu, lepas pilihan raya, Syahril Hamdan dengan niat untuk memperli Datuk Seri Zahid, dia melepaskan jawatan Ketua Perangan UMNO. Kononnya disebabkan kita kalah pilihan raya, dia ambil tanggungjawab, dia lepas jawatan Ketua Perangan UMNO. Tapi jawatan dia sebagai naib Ketua Pemuda UMNO dia tak lepas. Dia nak canon kat Datuk Seri Zahid Hamidi. So pada ketika itu, Datuk Seri Zahid telah melantik Hisham Jalil menjadi Ketua Perangan. Bila Hisham Jalil dilantik menjadi Ketua Perangan, selepas itu kita memutuskan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Bila kita bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, Hisham Jalil berada dalam mesyuarat MT UMNO tu yang telah bersetuju bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Dan semenjak daripada tarikh tersebut, dia menjadi Ketua Perangan, dia menyokong kerjasama dengan DAP. Tetapi masa pemilihan UMNO tahun 2022, silap besar dia bertanding jawatan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Bila dia dah menang Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia dah ada satu seat di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Kebetulan pula ketika itu Datuk Seri Azalina kalah pemilihan naib Presiden UMNO. Maka Datuk Seri Zahid, Hisham dah ada dalam mesyuarat MT, kan? Takkan dia nak lantik Hisham lagi sekali? Rugilah 2 undi, betul tak? Datuk Seri Zahid ni kalau boleh nak libatkan semua orang, dia bersifat inklusif. Maka dia pun lantiklah Azalina, kita punya minister dan juga senior party members, untuk menjadi Ketua Penerangan UMNO. Yang ni yang dia kecil hati. Datuk Zahid cuba, bukan tak cuba pujuk Hisham Jalil ni. Datuk Zahid cuba. Malah Datuk Zahid, Hisham Jalil sendiri cakap, Datuk Zahid tawarkan dia 2 jawatan GLC. Saya tanya dengan Datuk Zahid secara peribadi. Memang betul Datuk Zahid kata. Tapi dia nak chairman. Ini masalah dia. So dia fikir, yelah, dia fikir ke arah tu. Dia nak jawatan, dia nak pengurusi GLC. Kalau dia punya otak ni stabil, saya rasa dah lama dah Datuk Zahid bagi dia sebagai pengurusi GLC. Betul tak? Kita nak letak orang sebagai pengurusi GLC ni, kita kena make sure orang ni betul-betul competent. Bukan maknanya orang tu ada paper qualification, kemudian kepala dia lakluk, kan? Sekejap macam gini, sekejap macam gini. Ini boleh merosakkan nama baik kerajaan. Tak boleh sesuka hati. Tapi nak buat macam mana? Akhirnya dia mengambil pendekatan, menyerang Datuk Zahid, dan kemudian tiba-tiba menjadi konon-kononnya ultra Melayu, memusuhi DAP. Sedangkan masa mula-mula nak bergabung tu, masa dia mula-mula pegang jawatan Ketua Penerangan, dia memberikan sokongan padu. Kan? Ni apa orang cerita bapuk-bapuk ni? Hisham Jalil. Hisham Jalil adalah cerita pasal apa nama? Dia kata dia ni bukan berjumpa macam siapa nama? Macam Wahab, kan? Saya nasihat dengan Hisham Jalil, kan? Maklumat kita pun bukanlah sikit, kan? Nasihat saya pada Hisham Jalil. Tak payahlah, kan, nak cerita pasal Wahab. Nanti kita cerita pasal Fifi, payah pula.
Datuk. Okey. Datuk, soalan last. Ah. Tadi dalam penerangan dia ada cakap dia jumpa dengan Khairuddin tu, maknanya diorang nak berbaik dan diorang ada juga bercakap soal Datuk Seri Najib. Datuk percaya ke Khairuddin orang kuat tun yang mahu bercakap pasal Najib, yang mahu mengangkat, mahu membela Najib? Tak, ini untuk Nasihat saya kepada semua orang yang sayang pada Datuk Seri Najib, kan? Dengarlah nasihat Datuk Seri Najib. Nasihat Datuk Seri Najib, kan? Sampai ujung tahun ni jangan buat apa-apa, kan? Tapi ada yang kepala batu, yang dekat dengan dia pun ada yang degil, kan? Masih lagi nak buat apa? Pulangkan Najib dan sebagainya. Kalau betul-betul sayang Datuk Seri Najib, dengarlah cakap Datuk Seri Najib. Itu dia minta saya lah, kan? Kalau sayang Datuk Seri Najib, lagi satu, pakailah otak. Pakailah otak. Kalau dah kau tahu bahawa Mahathir itulah punca yang menyumbatkan Datuk Seri Najib dalam penjara, Muhyiddin itulah yang telah meneruskan kerja-kerja jahat Mahathir tu, pakailah otak sebelum kamu percaya dengan orang yang menyumbatkan Datuk Najib, dengan orang yang bersekongkol dengan manusia-manusia yang nak sangat Datuk Najib duduk dalam penjara. Tolonglah, use your bloody brain at least once in your whole lifetime. At least once. Kan? Datuk Anwar dah kena pisang berbuah 2 kali ya, Tok. Datuk Seri Anwar dah kena dah dengan Tun Mahathir. Itulah. Saya nak beritahu, saya cakap terus terang lah, kalau ada orang yang boleh menghentikan penganiayaan terhadap Datuk Seri Najib ni, orang tu ialah Datuk Seri Anwar. Kerana dia pernah kena nyaya dengan Mahathir. Dia tahu macam mana rasa dianiaya ni, kan? Macam mana rasa dizalimi ni. Saya yakin orang yang pernah dizalimi, dia tidak akan menzalimi orang lain, kan? Percayalah cakap saya. Dan minta tolonglah hari ni, kan? Kuasa pengampunan ni kuasa yang di-Pertuan Agong. Janganlah pergi pressure tuanku dalam keadaan sekarang ni, kan? Kalau boleh tunggulah, sampai, kalau tak nak tunggu sampai ujung tahun, kan? Tunggulah. Kalau kita boleh tunggu 1 tahun, takkan kita boleh tunggu lagi sikit, kan? Bagi peluang keadaan tenang, kan? Jangan pressure. Kan? Itu je. Saya nak cakap lebih tak boleh. Tapi kadang-kadang diorang ni dah cakap banyak kali pun masih bodoh berlipat kali ganda, kan? Kadang-kadang berat, berat. Okey Asri, terima kasih. Saya rasa cukuplah untuk malam ni. Kita dah hampir 1 jam. Apa lagi? Satu lagi. Ni soalan netizen itu. Dia kata, Okey. Perkataan menjilat dan juga baru tu satu perkataan yang keras dan apa ni yang dilontarkan oleh Hisham pada UMNO keseluruhan itu. Jadi soalan dia kata pendapat, nak tanya pendapat Datuk, dekat mana yang UMNO ni jilat dan juga jadi baru RAP. Ya. Dia sebenarnya bila dia cakap macam tu, sebenarnya dia kecewa. Kecewa tak dapat jawatan ketua perangan, kecewa tak dapat pengurusi JLC. Tetapi dia lupa bahawa sebelum ni bila dia ada jawatan tu, dia menyokong kerjasama dengan DAP. Bukan semua orang bodoh tak boleh menilai kronologi apa yang berlaku. Orang akan tanya, kenapa di peringkat awal kau setuju? Kenapa tiba-tiba bila kau tak dapat pengurusi JLC, tak dapat apa ni ketua perangan, baru kau berubah hati? Orang boleh berfikir ni. Bukan semua rakyat Malaysia ni lembu. Bukan semua rakyat Malaysia ni tak berakal, tak berotak. Orang boleh fikir. Dulu tak pernah pun dia mesra dengan Khairuddin Abu Hassan. Kenapa sekarang dia mesra dengan Khairuddin Abu Hassan? Dan kita tengok semenjak dia mesra dengan Khairuddin Abu Hassan dan dia mengesahkan dia dah jumpa Khairuddin Abu Hassan banyak kali, ayat-ayat daripada mulut dia berubah. Adakah dia dah ada bos baru? Dia perlu beri penjelasan benda ni. Dia perlu beri penjelasan. Nak cantik lagi, dia bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi.
bersumpah dengan nama Allah, dia tak pernah bekerjasama dengan mana-mana orang yang bermusuhan dengan UMNO. Dan dia tak pernah ambil duit daripada mana-mana orang yang tidak yang dia tak pernah ambil duit daripada orang yang memusuhi UMNO dan suruh orang supaya jangan mengundi UMNO. Kan? Ataupun jangan mengundi BN. Berani tak dia buat macam tu? Tanya balik. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.